Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita lihat perbincangan tafsir dalam surah Yusuf pada ayat ke-32. Kita lihat sikit satu ayat sebelumnya, ayat 31. Ini semua bermula daripada ayat 31 sehingga ayat ke-35, menceritakan bagaimana telah viral cerita permaisuri Mesir dan juga rancangan yang dilakukan oleh permaisuri Mesir terhadap wanita-wanita yang berada di kota Mesir. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Apabila permaisuri Mesir mendengar umpatan wanita-wanita kota Mesir terhadap diri beliau, maka pada ketika itu permaisuri Mesir yang menghantar seorang utusan ilaihinna kepada wanita-wanita di kota Mesir tersebut. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, disediakan satu tempat duduk untuk mereka. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan juga permaisuri Mesir berikan setiap seorang di kalangan wanita ini sebilah pisau. Wa qalat ikhruj alaihin, permaisuri Mesir kata, ukhruj alaihin, wahai Yusuf, keluarlah kamu kepada mereka, lalu di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, apabila mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka rasa kagum, rasa terpegun, terkesima. Wa qatta'na aydiyahun, dan juga mereka memotong tangan mereka, iaitu mereka melukakan tangan mereka. Mereka tak sedar, ingatkan sedang potong buah dan juga daging, rupanya potong kulit mereka sendiri. Wa qulna hasya lillah, mereka berkata, maha suci Allah Subhanahu wa taala, ma hadza bashara, ini bukan manusia ni, Nabi Yusuf ni bukan manusia. In hadza illa malakun karim, sesungguhnya lelaki ini, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam, adalah malaikat yang mulia. Kita lihat dalam perbincangan yang kita sebutkan, kita lihat munasabah antara ayat yang kita nak bincangkan dengan ayat yang sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ujian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama dengan permaisuri Mesir. Dan Allah taala selamatkan Nabi Yusuf daripada ujian ini, daripada terjebak dalam jenayah zina bersama dengan permaisuri Mesir ini. Wa qana'ati zawjiha bi bara'atihi bina'an ala syahadati hukmi syahidin min aqaribiha bima ra'a. Dan Raja Mesir pada ketika itu juga tahu tentang Nabi Yusuf tak bersalah, di atas penyaksian seorang saksi yang melihat, seorang saksi di kalangan kaum kerabat Zulaikha, dia lihat peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyingkap ujian ini, dan juga
berusaha, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian, yang mana ujian ini berbentuk ujian yang berat, iaitu godaan Zulaikha kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, dan tersebarlah berita di kota Mesir, iaitu Yusuf bersama dengan Zulaikha. Dan Allah Ta'ala juga menyingkap cerita bagaimana usaha permaisuri Mesir ini untuk membebaskan diri dia di hadapan wanita-wanita kota Mesir. Bagaimana dia bertindak melakukan satu rancangan untuk memadamkan umpatan wanita-wanita Mesir terhadap diri beliau. Dan dia mengakui di hadapan mereka bahawasanya dia yang menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak mahu untuk bersama dengan Zulaikha. Dan cerita ini wa annaha ma tazal musirruh musammimah ala ma turid. Dia nak sangat bersama dengan Nabi Yusuf, sehingga dia sanggup untuk meletakkan Nabi Yusuf di dalam penjara. Dan akhirnya Nabi Yusuf sungguh diletakkan di dalam penjara. Wa asarahu Yusuf ibtigha'a mardatillah. Dan Nabi Yusuf lebih memilih penjara berbanding bersama dengan Zulaikha untuk melakukan perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf duduklah meringkuk di dalam penjara lebih kurang 7 tahun ataupun 5 tahun. Kita lihat dalam ayat yang sebelum ini kita ada bincangkan, turawidu an nafsiha. Bila sebut pada ayat turawidu an nafsiha, dalam ayat ini menggunakan present tense fi'il mudhari', iaitu berterusan godaan Zulaikha ini kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat mereka mentaukidkan keingkaran mereka alaiha bi amrain, kepada Zulaikha ini mereka merasa mengingkari perbuatan dia dengan dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-ma'luf, kebiasaannya perempuan ini dicari, bukan mencari. Selalunya perempuan ini adalah orang tergoda dengan dia, bukan dia yang menggoda orang lain. Seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf, permaisuri Mesir yang mencari, yang menggoda Nabi Yusuf, yang ajak Nabi Yusuf buat jahat, bukan lelaki, bukan Yusuf yang ajak. Ini perkara yang berat, kerana itu adalah sifat lelaki, bukan sifat bukannya perempuan. Wahia imra'atul wazir aw al-awwal wa tatlub mukhalatata 'abdiha wa khadimiha. Kemudian perkara yang kedua, sebab yang kedua, mereka mengingkari kerana ini adalah permaisuri Mesir, bukan wanita biasa. Kemudian permaisuri Mesir pula minta untuk bersama dengan hamba dia, khadam dia. Satu perkara yang ajaib. Kemudian kita lihat dinamakan makri, falamma sami'at bimakrihinna. Makar ini adalah dipanggil sebagai irtiyab, iaitu satu umpatan dan bercakap buruk mengenai seseorang. Itulah dia irtiyab ataupun makrihin. Sebab apa dinamakan makrihin? Makrihin ini adalah satu rancangan sabotaj, rancangan jahat, tapi diletakkan dalam ayat ini dengan makna umpatan, kerana ada kesinambungan apa dia, iaitu tersembunyi. Li'annahu fi khufyah wa hal ghaibah, kerana rancangan jahat ini adalah rancangan yang tersembunyi. Macam serang hendap, rancangan jahat, sedar-sedar dah serang, dia sembunyi. Begitu juga dengan mengumpat ini dia sembunyikan. Orang yang diumpat, dia tak tahu dia sedang diumpat, sebab dia sembunyikan daripada pengetahuan dia. Itu dinamakan al-khufyah. Itu ada kesinambungan rancangan jahat dengan umpatan. Sebab itu Quran letakkan falamma sami'at bimakrihinna.
arsalat ilaihinna, kemudian Zulaikha menghantar utusan kepada wanita di kota Mesir, ajak mereka datang sebagai tetamu, bertandang menjadi tetamu di istana kami. Dia sediakan kerusi, ada tempat sandar, siap dengan bantal untuk bersandar, disediakan makanan dan juga beberapa bilah pisau, sekali dengan lapik tempat pemotong. Wa a'tat kulla wahidatin minan nisa' sikinan, dan setiap seorang Zulaikha akan berikan pisau. Setiap seorang di kalangan wanita tadi diberikan pisau untuk memotong daging dan juga buah. Inilah dipanggil sebagai satu perancangan yang direncanakan oleh Zulaikha. Wa muqabalatu lahunna fi ihtiyalihinna ala ru'yatihi, bagaimana Zulaikha nak membalas, nak membuat satu hilah kepada wanita yang berada di kota Mesir ini, bagaimana mereka mengumpat Zulaikha. Sekarang Zulaikha nak buktikan kepada mereka betapa hebatnya diri kamu nak mengumpat aku. Wa qalat, Zulaikha kata sedang mereka asyik memotong daging, memotong buah, sambil bersandar di atas kerusi. Maka pada ketika itu Zulaikha berkata kepada Yusuf alaihissalatu wassalam yang bersembunyi di satu tempat. Zulaikha ni seorang yang bijak dan mahir dalam merencanakan sesuatu perancangan. Dia pilih waktu yang sesuai. Sedang-sedang sibuk, sedang-sedang leka tu, lalu wahai Yusuf, lalu. Bila Nabi Yusuf lalu, mereka sedang sibuk memotong. Pada ketika itu mereka tak sedar, dalam kesibukan mereka tu mereka telah mencederakan tangan mereka, memotong tangan mereka. Ada di kalangan mereka yang sedang makan, mereka tak sedar. Falamma ra'aynahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahun, apabila mereka melihat Nabi Yusuf, mereka rasa satu perkara yang dahsyat, yang hebat. Terpotong tangan mereka, jari mereka ni, kerana aura yang ada pada Nabi Yusuf, sehingga mereka terkesima lah, macam tergamam. Mereka kata qulna hasya lillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan, ada rupanya manusia yang begini, manusia yang begitu handsome, cantik begini. Itu perkataan pertama yang mereka sebutkan, hasya lillah. Bila on the spot mereka sebut, bila satu perkara yang terkejut, satu perkara yang mereka kagum. Maha suci Allah menunjukkan mereka kagum terhadap berkuasanya Allah menciptakan satu makhluk yang begitu cantik seumpama Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ma nara alaika min laumin ba'da hadzal ladzi ra'ayna, kami tidak akan mencela lagi kamu, alaiki, kami tidak akan lagi mencela kamu wahai Zulaikha selepas daripada hari ini, bila mana kami melihat Yusuf alaihi salatu wassalam, kerana kami sendiri tak pernah lihat manusia yang handsome seperti ini. Wala qariban minhu, dan yang hampir handsome seperti Nabi Yusuf kami tak pernah jumpa. Ini memang betul-betul handsome dan cantik. Kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam qad u'tiya syatrul hasan, diberikan separuh kecantikan dunia ni kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti mana sabit dalam hadis yang sahih, dalam kisah hadis Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada langit yang ketiga. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, fa idza huwa, sesungguhnya dia Nabi Yusuf qad u'tiya syatrul hasan, diberikan separuh kecantikan. Ma hadza illa bashar, mereka kata ini bukan manusia ni, in hadza illa malakun karim, mereka kata ini adalah malaikat yang menyerupai manusia. Maksudnya mereka nak mensabitkan kecantikan yang begitu indah, yang begitu
menggamamkan mereka. Kecantikan ini mereka nak sabitkan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kerana istaqarra fi ittiba', yang mereka tahu, apa yang di dalam pengetahuan mereka, tidak ada mana-mana makhluk yang hidup yang lebih cantik daripada malaikat, yang lebih hebat dan cantik daripada malaikat. Dan dalam kehidupan pengetahuan mereka tak ada benda makhluk yang lebih buruk berbanding syaitan. Bila sebut tentang makhluk yang termulia, bagi mereka malaikat. Bila sebut makhluk yang paling buruk di sisi mereka adalah syaitan. Falamma ra'at an-nisa raw'at jamali Yusuf, bila mereka terkesima dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka samakan Yusuf ini dengan malaikat, dan mereka menafikan sifat manusia kepada Nabi Yusuf kerana begitu indah dan cantik. Wal aqrab 'inda ar-Razi, pendapat yang hampir tepat di sisi Imam Ar-Razi, dia menyatakan perempuan-perempuan ini apabila mereka lihat kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka melihat satu haibatan nubuwah, mereka melihat satu kehebatan nubuwah, kenabian dan juga risalah, dan juga mereka melihat tanda-tanda al-ifah wa tatahhur, tanda-tanda suci dan juga menjaga maruah diri. Dan mereka menafikan daripada Nabi Yusuf kesan-kesan iaitu asar asyahwah al-bashariyah wa sifat al-insaniyah. Mereka bila melihat Nabi Yusuf, mereka kata ini adalah malaikat, tak ada nafsu, ini adalah sifat malaikat, dan mereka mensabitkan suci dan Yusuf ini seperti malaikat. Zulaikha menyatakan, aku telah berjaya sebenarnya. Berjaya bagaimana aku telah membuat satu perancangan yang kamu umpat, kamu kata buruk terhadap diri aku. Aku bagaimana seorang permaisuri raja boleh terpesona dengan hamba sendiri. Maka sekarang aku buktikan kepada kamu. Kamu tak sedar yang kamu sedang mencederakan tangan kamu, memotong tangan kamu kerana terkesima dengan kecantikan yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Zulaikha menyatakan fadzalikunna. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-32, qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fih, itulah yang kamu caci aku, yang kamu hina aku kerana perbuatan aku menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'asam, sesungguhnya aku menggoda Nabi Yusuf, fasta'asam, Allah dia jaga maruah diri dia. Wala illam yaf'al ma amuru la yusjananna wa la yakuna minas saghirin, dan benar-benar sekiranya la illam yaf'al, Nabi Yusuf tidak melakukan apa yang ma'amuruhu, aku perintahkan kepadanya, dia tak buat, dia tak ikut arahan aku, la yusjananna wa la yakuna minas saghirin, maka dia akan dipenjarakan dan dia jadi antara orang-orang yang hina kerana dipenjarakan. Dalam ayat ini Quran letakkan fadzalikunna, Quran tak letakkan hadha, dia letakkan kunna, ramai. Sekalipun Nabi Yusuf itu seorang aja, tapi dia letakkan ramai, kerana untuk mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu kecantikan yang ada pada Nabi Yusuf, dan juga layaklah bagaimana seseorang jatuh hati kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kerana Nabi Yusuf ini adalah satu ujian di atas kecantikannya. Fadzalikunna nak memberitahu satu keuzuran bagi Zulaikha, kerana Nabi Yusuf ini adalah selayaknya untuk dia dicintai, dikasihi kerana kecantikan yang ada pada wajahnya dan juga kesempurnaan yang ada dalam dirinya. Jadi boleh tuan-tuan bayangkan bagaimana Zulaikha ini mengatakan kepada mereka, kamu yang hanya seketika saja melihat Nabi Yusuf, itu pun kamu dah terpotong tangan kamu.
bagaimana aku ini tinggal bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam satu istana, siang dan malam berjumpa, sudah pasti menggugat keimanan aku, menggugat bagaimana kecintaan aku kepada dia. Dan aku mengaku bahawasanya aku demi Allah memang aku menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia yang tak nak untuk bersama dengan aku kerana dia adalah yang orang yang menjaga maruah diri yang suci. Sebahagian ulama menyatakan bila mana mereka melihat kecantikan Nabi Yusuf, zahirnya mereka lihat kecantikan Nabi Yusuf, maka akhbarathunna, maka Zulaikha memberitahu kepada mereka sifat-sifat yang ada pada Nabi Yusuf, iaitu sifat jaga maruah diri. Walaupun dia seorang yang handsome, yang cantik, tetapi dia seorang yang cukup menjaga maruah dirinya. Dalam ayat 32 apa yang kita nak sebutkan, iaitu Zulaikha dah naik angin ni, tak ikut arahan dia untuk bersama dengan dia melakukan perbuatan maksiat. Zulaikha kata, kalau kamu tak nak ikut aku dalam waktu yang terdekat ni, tak ikut apa yang aku nak, aku penjarakan kamu jadi orang yang hina dalam penjara. Kerana suami aku, dia tak akan lawan cakap aku, dia tak akan lawan. La yukhalifu amri wa raghbati, suami aku adalah pak turut, ikut je aku. Ini adalah dalil menunjukkan cinta, kasih sayang terhadap Nabi Yusuf telah meresap dalam jiwa Zulaikha, seorang wanita permaisuri Mesir ini. Dan dia sanggup, bila perempuan ni dia inginkan tak dapat, dia sanggup buat apa saja. Dia menyatakan kepada Nabi Yusuf, penjaralah tempatnya, dan al-muakkad ad-daim sayakunu iqabuh, jadilah penjara itu tempat yang kamu akan berada bermalam tak tahu sampai bila. Bukan sekadar penjara yang sementara, kanat qad asyarat bihi ala zawjiha, dan juga dia isyaratkan kepada suami dia, ni bukan untuk sementara punya penjara, letak dia dalam penjara tak tahu sampai bila. Walaupun ketika mana dia nak menggoda Nabi Yusuf, terkantoi dia, kerana suami dia ada depan pintu, tapi suami tak boleh buat apa. Suami tak boleh buat apa. Wa anna hadza bihadza tahdid wasiqatu busqaniha ala zawjiha ma'a ilmihi bi amriha. Suami tak boleh buat apa, dah macam termakan, dah macam dah macam kena santau, tak kena pukau, dah macam kena pukau, tak boleh buat apa dah. Suami dia ni, suami dia tahu isteri dia salah, Nabi Yusuf betul, tapi tak boleh nak apa-apa sebab isteri dah kontrol semua, dah permaisuri Mesir ni. Faqad asbaha ishquha lahu, kerana perempuan ni, Zulaikha ni, telah menyelubungi hati dia kecintaan terhadap Nabi Yusuf, sampai suami tak tahu nak buat apa dah. Sampai tahap begitu. Dan dia tak takut lagi lah, bila perempuan inginkan sesuatu menjadi satu kegilaan, dia tak takut dah orang nak cela, nak cakap tentang apa, mencakap lah, dia tak peduli apa yang orang nak katakan. Maka pada ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam minta berlindung daripada keburukan wanita-wanita Mesir ini, rancangan jahat mereka, helah mereka. Nabi Yusuf menyatakan pada ayat yang berikutnya, Nabi Yusuf kata apa pada ayat ke-33, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, asijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai berbanding apa yang mereka ajak aku untuk buat perkara yang tak baik. Mereka dorong aku supaya bersama dengan Zulaikha. Wa illa tasrif anni kaidahunna, wahai Allah, jika kamu tak jauhkan aku daripada rancangan jahat wanita-wanita Mesir ini, asbu ilaihin, pasti aku akan cenderung perasaan aku ke mengikut
godaan wanita-wanita Mesir supaya bersama dengan Zulaikha. Wa akum minal jahilin, jadilah aku di kalangan orang yang jahil. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam minta perlindungan, wahai Allah, kamulah tempat perlindungan aku. Penjara yang mereka gertak aku, mereka nak sumbat aku dalam penjara kerana tidak bersama dengan seorang wanita yang bernama Zulaikha, tetap aku memilih penjara, itu lebih baik bagi aku. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, kerana wanita-wanita Mesir ini zayyana lahu mutawa'atuha, mereka nak Nabi Yusuf taatlah, mereka cakap pujuk Nabi Yusuf taatlah kepada Zulaikha, mereka beri nasihat yang tak baik. Apa yang Zulaikha nak kamu buatlah. Mereka kata iyyaka wa ilqa nafsik fi sijn was-sighar, hati-hati wahai Yusuf, jangan kamu hina diri kamu, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan dalam penjara, jangan ikut saja kehendak Zulaikha. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam atharal masyaqqah ala lazzah, dia mengutamakan kesusahan di atas kelazatan. Kerana apa? Azab yang tidak disukai, iaitu penjara. Penjara tetapi dia tidak bersalah, itu adalah lebih mudah di sisi Nabi Yusuf berbanding dia mendapat celaan di kehidupan dunia dan juga hukuman di akhir akhirat nanti. Penjaralah jalan yang terbaik bagi dia. Dia tetap dengan pendirian dia, aku tidak bersalah walaupun aku dipenjarakan, walaupun aku dizalimi. Kerana orang yang tak bersalah yang dipenjarakan, yush'ir, mengisyaratkan kebahagiaan yang besar yang dia akan perolehi bila mana dia dizalimi. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di antara dia, doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi, fa inna bainahu wa bainaha, kerana di antara doa antara dia dan juga di antara Allah taala tidak ada hijab. Fa innahu laysa bainaha hijabun, tidak ada antaranya dan juga di antara orang yang dizalimi itu hijab. Okey, kita lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di sini nak mengajar kepada kita satu kaedah yang cukup penting dalam kehidupan, ahwanus syarrain wa akhaffud dararain. Dalam kehidupan kita, bila ada dua benda mudarat, pilih yang paling ringan, yang paling kecil. Macam Nabi Yusuf, nak pilih penjara ataupun nak pilih bersama dengan Zulaikha. Bersama Zulaikha menderhakakan Allah, buat maksiat, mendapat kehinaan di kehidupan dunia, di akhirat nanti dapat hukuman yang berat. Jadi Nabi Yusuf pilih yang lebih ringan, iaitu ambillah penjara sebagai tempat penginapan kamu. Penjara atau menzina, Nabi Yusuf memilih penjara. Di dalam penjara kerehatan dan ketenangan, wa khuruj an bi'atil fasad, dan juga terselamat daripada kerosakan. Kemudian Nabi Yusuf kuatkan lagi, menjelaskan lagi tentang kelemahan diri dia, tentang dia keengganan diri dia bersama dengan Zulaikha, dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf menyatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna, sekiranya Allah Taala tak jauhkan aku bertipu daya mereka ini, maka aku akan cenderung kepada tipu daya ataupun helah, nasihat yang mereka hias-hiaskan. Nasihat dia bentuk baik, tapi mereka menghiaskan perkataan mereka seolah-olah nasihat benda yang jahat. Nabi Yusuf kata, kalau aku bukan pertolongan Allah, maka aku pasti jadi di kalangan orang yang jahil, orang yang bodoh kerana utamakan syahwat. Jadilah aku ini seperti orang yang ya'malun bima la ya'malun bima ya'lamun. Jadilah aku ini seperti orang yang mana
tidak beramal dengan apa yang mereka tahu. Orang yang mana tak beramal, mereka ada knowledge tapi tak beramal. Kalau aku buat juga perkara maksiat, aku tahu benda itu jahat tapi aku tetap buat. Kerana orang yang bijak la yaf'al al-qabih. Orang yang bijak tak akan buat benda-benda yang jahat. Man la yantafi' bi'ilmihi fahuwa wa man lam ya'lam sawa. Orang yang tidak mengambil manfaat dengan ilmu dia ada knowledge tapi tak ambil manfaat, bahkan ilmu dia memudaratkan diri dia sama seperti orang tak ada knowledge. Ada ilmu tak ada ilmu sama. Sebab terjumus dalam kemaksiatan. Jadi di sini nak memberitahu kepada kita, diri kita tak mampu kontrol sebenarnya. Kemampuan kita hanya berserah kepada Allah. Allah lah yang pelihara diri kita daripada perkara-perkara maksiat. Allah lah yang memberi keselamatan kepada diri kita daripada terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu lagi, bila mana Nabi Yusuf kata, sekiranya kamu tak jauhkan aku daripada perkara jahat, pasti aku akan buat benda ni. Jadi aku di kalangan orang yang jahil. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat 34, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Allah Taala telah mustajabkan doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, iaitu fasarafa anhu kaidahun. Allah Taala telah palingkan Nabi Yusuf daripada godaan wanita-wanita Mesir yang memujuk Nabi Yusuf supaya bersamalah dengan Zulaikha. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian jelaslah bagi mereka selepas apa yang mereka lihat tanda-tanda, semua yang ada pada ketika itu dah lihat. Wanita-wanita ni pun dah tahu Nabi Yusuf benar, Zulaikha salah. Suami dia pun tahu, semua tahu. Tetapi la yusjananna hatta hin. Nabi Yusuf tetap pasti dipenjarakan sehingga hatta hin, satu waktu, tak tahu sampai bila. Fastajaba lahu rabbuhu. Allah Ta'ala sahut permintaan Nabi Yusuf, menyatakan kalau Allah Ta'ala tak jauhkan aku daripada maksiat ni, pasti aku akan terjerumus. Allah Ta'ala jawab, fastajaba lahu rabbuhu. Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan pelihara Nabi Yusuf daripada perkara maksiat. Ini dalil penjagaan Allah kepada Yusuf, inayah Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf, dan juga tarbiyah Allah kepada Nabi Yusuf dengan tarbiyah al-musla, tarbiyatun musla, tarbiyah yang tinggi, taliqu bil anbiya, yang hanya layak untuk nabi-nabi. Ujian seperti ini mungkin manusia biasa akan terus tenggelam dalam memaksiatkan Allah kerana tak boleh tahan godaan wanita. Kemudian wanita-wanita kota Mesir pula pujuk supaya ikutlah cakap Zulaikha. Itu tak masuk lagi dengan tempat tinggal yang selesa, duit dan sebagainya. Sudah pasti manusia biasa tidak ditarbiyah seperti ini, kerana hanya tarbiyah yang begitu tinggi hanya untuk nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Diangkat kecantikan Nabi Yusuf, kesempurnaan Nabi Yusuf ini bukan sekadar Nabi Yusuf, bahkan permaisuri Mesir juga tidak kurang hebatnya. Dia juga seorang yang mempunyai rupa paras yang cantik. Waqtar as-sijn, Allah Taala Nabi Yusuf memilih penjara kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala daripada Allah, seperti mana sabit dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mana tidak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabbun
nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dibesarkan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut di masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaih, bila keluar masjid rasa macam nak datang masjid sekali lagi. Wa rajulani tahabba fillah, yang keberapa? Yang keempatnya adalah dua orang lelaki yang kasih mengasihi hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah, fa akhfaha, disembunyikan sedekah dia, hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuh, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan berikan. Golongan yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zata mansab wa jamal, seorang lelaki yang mana telah menggoda dia seorang perempuan yang ada jawatan, ada pangkat, ada kecantikan, ajak dia untuk buat maksiat. Maka lelaki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takutkan Allah. Ini juga mendapat naungan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun zakarallaha khalian, seorang lelaki yang berzikir, ingat kepada Allah seorang-seorang, fafadat ainah, berlinanganlah air matanya. Pada ayat yang ke-35, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin, kemudian jelas daripada maslahat dan juga penglihatan, yang pandangan apa yang mereka tahu tentang peristiwa yang berlaku antara Yusuf dan juga Zulaikha. Raja Mesir dah tahu, Zulaikha sendiri lebih-lebih tahu sebab dia tuan punya diri. Asyahid, orang yang menyaksikan pada ketika itu juga tahu bagaimana cerita ini telah tersebar luas. Wa ba'da ma arafu bara'atahu, selepas mana mereka juga tahu tentang bebas Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidak bersalah, dan telah jelas tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran berpihak kepada Nabi Yusuf, iaitu baju Yusuf terkoyak di bahagian belakang, bukan bahagian depan, seperti mana kita bincangkan sebelum ini. Walaupun zahir kebenaran berpihak kepada Nabi Yusuf, mereka tetap nak penjarakan Yusuf kerana ghairu ma'lum ihaman, supaya kerana manusia ramai lagi yang tak tahu tentang kebenaran yang berpihak kepada Nabi Yusuf, supaya tak disebarkan, tak disebarluaskan, iaitu yang bersalahnya permaisuri Mesir, yang benarnya Nabi Yusuf. Ihaman annahu rawadaha, kerana nak memberi kekeliruan kepada masyarakat, tak tahu siapa yang benar siapa salah, kemungkinan Yusuf yang salah menggoda permaisuri Mesir. Mereka penjarakan Yusuf supaya tutup mulut, wa tanfidan li raghbati zawjatil aziz allati tubayyin annaha dhata sultan ala zawjiha, sekaligus nak memberitahu Raja Mesir, permaisuri Mesir nak bagi tahu, aku bukan calang-calang orang, aku boleh tundukkan suami aku akan ikut perintah aku. Sebab aku ada kuasa, suami aku bawah aku. Wa annahu faqadal ghirah 'alaiha, dan juga suami dia ni tak ada sifat cemburu dah, sebab takut dengan bini. Wa asara ridaha, dan dia sanggup, Raja Mesir ni sanggup apa yang permaisuri Mesir ni nak, dia sanggup bi ayyi thamanin kana, dengan apa harga sekalipun dia sanggup untuk berikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf mengumpulkan dalam doanya, menyeru kepada Allah segala kebaikan yang dia dapat, yang diterpelihara diri daripada maksiat, hanyalah dengan inayah, dengan tarbiyah, dengan jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai peristiwa Nabi Yusuf sebagai satu qudwah, ikutan kepada manusia,
baina at-ta'assur bin nawazi' al-bashariyah wal mail al-insani ila an-nisa' wa baina jihadin nafsi alladhi ista'ana billah al-jahilin alladhi ista'ana billah alaih. Nak bagi tahu manusia, hawa nafsu dengan tabiat manusia tak dapat dipisahkan. Sudah pasti kecenderungan manusia nak hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Manusia memang tak dapat dipisahkan dengan hawa nafsu. Yang boleh menghalang bukan kekuatan diri kita sebenarnya, tapi yang menghalang kita daripada mengikut hawa nafsu, mengikut kehendak jahat nafsu ini, yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah contoh teladan yang telah diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan sekaligus menunjukkan Nabi Yusuf ini anna ahadan la yamtani', seseorang ini tak dapat menjauhkan diri daripada maksiat hanyalah melalui bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia buat jahat, buat baik semua daripada Allah. Jadi siapa yang boleh memelihara diri kita daripada kejahatan, kita sendiri tak mampu, hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Allah taala dengar doa orang yang dizalimi. Bukan sebarangan doa yang pasti mustajab, dan Allah taala dengar, dan pertolongan Allah sama ada dekat, sama ada dekat ataupun beberapa hari, beberapa tahun lagi akan bersama dengan doa orang yang dizalimi. Pasti Allah taala bantu. Kemudian tujuan dipenjarakan, mereka bermesyuarat memutuskan penjara Nabi Yusuf supaya cerita tidak diviralkan tentang kebenaran yang berpihak kepada Nabi Yusuf. Tutup kes. Sedangkan tanda-tanda dah banyak, baju koyak belah belakang, kemudian ada orang yang melihat pada ketika itu, kemudian wanita-wanita sampai terpotong tangan mereka kerana terkesima dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana perempuan pun tak dapat bersabar dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian lam yarda Yusuf alaihi salatu wassalam birtikabil fahisha. Nabi Yusuf tak sanggup untuk melakukan maksiat kerana Nabi Yusuf ni nabi, level dia tinggi, tak sama seperti orang biasa. Nabi Yusuf dipenjarakan, dizalimi, dan dipenjarakan selama 5 tahun dalam penjara. Sebahagian ulama menyatakan apa? Berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf, ulama menyatakan kalau seseorang lelaki dipaksa untuk dipenjarakan ala zina, atas perzinaan, ma jazalahu ijma'an, seseorang itu dipaksa untuk melakukan zina, kalau tak dipenjara maka tak boleh untuk dia melakukan zina, ijma' di kalangan ulama. Sebab penjara bukan boleh bawa kepada mati, yang kalau dia kata kalau tak berzina bunuh, itu baru boleh berzina. Kalau tak berzina bunuh. Sebab apa? Dipaksa. Kalau dipaksa, kalau tak buat penjara tak bawa kepada mati. Sekiranya dipaksa dengan memukul, kalau tak berzina akan dipukul, akan dihentak, akan diterajang. Maka dalam masalah ini ulama berbeza pendapat. Pendapat yang sahih annahu idza kana fadihan fa innahu yasqutu anhu ismu zina wa haddahu. Kalaulah pukul tadi pukul yang teruk, mungkin kalau tak berzina dipukul dengan kayu, besi dan sebagainya, maka gugurlah dosa berzina sebab dia dipaksa. Dia berzina sebab nak selamatkan diri dia, tapi tak berdosa dan tak dikenakan hukuman hudud zina. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan dua azab kepada hamba. Azab kerana dipukul kerana tak berzina, dan azab yang kedua azab kerana berzina, tidak. Dan Allah Taala tak menjadikan kepada seorang hamba dua ujian, dua balak. Satu ujian yang Allah Taala berikan. Kerana dalam agama ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah Taala tidak menjadikan kesusahan dalam agama. Pada ayat ke-36 insya-Allah kita akan lihat, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Ini bagaimana bila Nabi Yusuf disumbatkan di dalam penjara, merengkuk dalam penjara. Pada ketika itu Nabi Yusuf gunakan selama beberapa tahun masanya dalam penjara dakwah kepada kebenaran. Bersama dengan Nabi Yusuf ada dua orang yang masuk penjara. Dakwah dua orang ni dan juga dakwah beberapa orang yang lain supaya mereka tahu kebenaran, mereka tahu kaum mereka salah dan agama yang sebenar adalah agama yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini semua atas ilmu, knowledge dan kebijaksanaan, hikmah ataupun wisdom yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.